dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Tuan-tuan boleh ikut sama ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Yang berusaha tuan pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Sri Alam, yang dihormati tuan timbalan pengerusi masjid, barisan AJK Masjid, yang kasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sambung membaca dan mendengarkan kitab Al-Jauharul Mahbub wa Munabbihatil Qulub. Ini permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, ulama Kelantan. Asalnya tulisan Jawi sudah dialih tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Bab yang ke-40 pada menyatakan kelebihan sabar tatkala kena balak, di bawah subtopik bila Allah mengasihi hamba-Nya diujinya dengan balak. Pada buku saya muka surat 383. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Auhallahu ta'ala ila Musa ibni Imran alaihi wassalam, ya Musa man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyakhruj min baini ardi wa sama'i wal yatlub lahu rabban siwa'i. Artinya lebih kurang, telah mewahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Musa bin Imran alaihi wassalam, hai Musa, barang siapa tiada redha dengan qadakku, takdirku, dan tiada sabar itu atas balakku, dan tiada syukur akan segala nikmatku, maka hendaklah keluar ia daripada antara bumiku dan langitku, dan hendaklah tuntut ia baginya akan Tuhan yang lain daripada aku. Masalahnya, ada ke bumi dan langit lain? Tuhan yang lain? Memang tak ada. Itu maknanya perintah supaya kita redha dengan takdir Allah, baik dan buruknya, balak daripada Allah Ta'ala, sabar, syukur dengan segala nikmat-Nya. Nikmat kalau kita senaraikan sejak kita bangun tidur sampai tidur semula, banyak sangat ya. Yang pertama, nikmat hiduplah, masih bernyawa. Yang kedua, nikmat sihat, yang masih sihat. Kalau dah sakit, nikmat masih hidup lagi lah. Lagi nikmat, kalau yang kaya, nikmat harta lah. Kalau yang miskin, nikmat mencari rezeki. Mencari rezeki nikmat, nikmat lah. Kan? Yang dah kahwin, nikmat berumah tangga. Yang ada anak, nikmat mempunyai anak. Memang Ustaz, macam-macam ni apa uruskan. Kecil-kecil nangis, ya tak cukup tidur. Dulu sebelum ada anak cukup tidur, dah ada anak tak cukup tidur. Lagi apa? Dulu sebelum ada anak makan sepinggan, satu pinggan cukup penuh. Sekarang dah ada anak, separuh bagi anak suap, kan? Lagi apa? Semua dah berkurang, masa berkurang. Ya. Tapi ada nikmatnya tu bila anak kita gembira, ketawa, happy, kan? Nikmatnya lain macam, Baik. Kalau tak nak bersyukur, tak nak sabar atas balak Allah Ta'ala, tak nak syukur nak nikmat Allah, tak nak redha dengan qada Allah, Allah Ta'ala suruh keluar dari bumi Allah dan langit Allah. Mana nak pergi?
Tak ada tempat yang ada kita cari, mana cari pun tak jumpa. Maknanya tak ada lah tu perintah supaya kita redha dengan takdir Allah, sabar dengan balak Allah dan syukur dengan nikmat Allah. Setiap orang ada lain-lain takdirnya, lain-lain balaknya, lain-lain nikmatnya tu kan. Ada nikmat yang samalah. Jadi kena ingat mengingatilah. Kena ingat mengingati. Kalau kita yang kena, kita diingatkan oleh orang lain, jangan marah pula. Dia ingat mengingati tu tanda beragama. Ad-dinun nasihah, kata ulama. Agama tu nasihat. Dia nasihat tu tanda dia sayang. Dia bersama dengan kita dekat dunia, dia nak bersama dengan kita juga dekat akhirat, dalam syurga. Jadi itu sebab dia tegur. Kita kalau ditegur, itu tanda orang masih ambil berat tentang kita. Kalau kita dah tak ditegur, jangan rasa suka. Tengok aku tak orang tegur. Bukan pasal awak tu dah perfect, pasal orang dah benci dengan awak ni. Lantak lah kau nak apa. Orang dah tak nak tegur. Jadi orang tegur tu kita ambil positif. Tak kira lah daripada yang lebih tua dari kita ke, sama umur ke, yang lebih muda daripada kita ke, tak. Itu semua kena tolak. Ego tu kena buang supaya ada penambahbaikan untuk diri kita sendiri khasnya. Pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah orang yang tegur kita. Hakikatnya siapa? Allah yang gerakkan orang tu tegur. Jadi fikirkan apa yang ditegur tu betul ke tidak. Kalau salah, ya salah lah. Tegur dia balik. Yang ditegur tu salah, kita tegur dia balik. Kau tegur aku salah, kau tegur ni. Kalau yang ditegur betul, terima. Baik. Dan pada hadis ini amar tahdid. Baik, sebelum tu tambah lagi sikit. Siapa yang boleh tak ditegur? Siapa manusia yang dia ni tak boleh ditegur? Siapa yang dia memang tak layak untuk ditegur? Siapa? Manusia yang sempurna lah. Siapa manusia yang sempurna? Rasulullah SAW. Selain Rasulullah tu tak sempurna. Jadi kalau ditegur, saya sendiri kalau ditegur, saya kena terima lah. Kan? Yang banyak kali juga bab apa salah sebut nama Nabi lah, apa tu kan, kisah Nabi lagi apa, macam-macam perkara. Pertama kali saya ngajar kuliah, guru saya suruh ngajar, suruh ganti dia. Kali pertama tu, itu dah kena tegur dah. Yalah, kali pertama kan. Bukan kali pertama ni tak apa dia salah tak apa, tak. Kali pertama tu kena tegur tu. Saya pernah cerita sini, tak cerita lagi lah. Kali pertama saya ngajar kuliah tu, guru saya suruh ganti dia sakit ke apa masa tu, ada masalah. Seram juga, tapi dah menjunjung titah, menjunjung titah macam sultan pula. Taat pada guru kan. Tapi buka kitab lah, bukan ceramah kosong gitu kan. Buka kitab Sabilul Muhtadin, masa tu bab fikih. Masuk pada bab itulah sembahyang sembahyang fardu kalau pernah ditinggalkan tanpa sebab yang munasabah, sebab yang uzur yang diterima syarak, maka wajib qada. Haram sembahyang sunat, haram buat perkara-perkara sunat, tawaf, lagi apa? Sunat. Termasuk fardu kifayah, iaitu sembahyang jenazah juga haram selagi ada sembahyang fardu yang belum diqada habis. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi pada bab fardu kifayah tu saya terlupa. Silapnya bila terlupa, buat ingat. Tu masalah tu. Kan? Jadi saya pun ada yang tanya. Masa tu saya sebut haram sembahyang sunat saja. Jadi ada yang tanya, "Ustaz," panggil ustaz. Baru kali pertama ajar tu. Dapat sampah kau. Saya dapat sampah kau. Saya cakap apa? Minta maaf lah tuan-tuan, malam ni helang tak ada, belalang mengajar. Burung helang tak ada masalah. Guru saya lah ibaratnya burung helang. Tak ada. Jadi belalang, bukan setakat belalang tempang pula tu. Maksud saya baru lupa aksiden kaki patah.
Belalang tempang waktu yang ganti ni. Jadi minta maaf lah kalau ada salah silap dah pasang pagar awal, tapi kena juga. Ustaz kata, kalau fardu kifayah sembahyang jenazah macam mana Ustaz? Boleh tak? Saya tak ingat masa tu, tapi main bedal aja. Boleh sembahyang fardu kifayah. Seorang lagi, dalam kitab Sabilul Muhtadin ke surat sekian-sekian tak boleh. On the spot tu. Yang duduk dengan yang kat depan sama taraf ilmunya. Yang duduk lagi tinggi lah, kalau macam tu kan. Haji Buang, ingat lagi nama dia, ada lagi orang dia. Buka sebenarnya betul. Bukan setakat sembahyang sunat je haram, sembahyang fardu kifayah termasuk fardu kifayah tu, sembahyang jenazah pun haram kalau ada sembahyang fardu yang belum habis diqada. Itu mazhab Syafi'i lah. Nak cerita kat situ, teguran tu kena terima. Walaupun kenapa guru saya tak suruh yang negur tu je ke depan. Guru saya tahulah siapa yang ilmunya tinggi, tapi yang boleh bercakap ke depan tu mungkin orang lain. Macam juga kisah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah gurunya Hamad. Kalau tuan-tuan ikuti pengajian kitab Aqidatul Najin, ada kisah Imam Abu Hanifah. Dia waktu tu masih masuk tadika, masih belajar tadika, kutab ni bahasa Arab, bahasa Melayu macam tadika lah, sekolah awal. Guru dia Hamad, ada orang nak lawan berhujah, nama dia Dahri. Dahri. Imam pun ingat, selalu dah dengar cerita kan. Dahri melawan, mematahkan hujah ulama-ulama ketika itu yang mengatakan Allah Ta'ala tu wujud. Dahri kata Allah tu tak wujud. Apa bukti Allah tu wujud? Tak dapat jawab. Pasal masa tu ilmu falsafah belum cukup dipelajari banyak. Masa tu banyak Quran dan hadis. Jadi bila Quran hadis, si etis si Dahri ni tak percayakan Quran hadis. Jadi nak patahkan dengan hujah akal tu tak dapat. Bukan sebab ulama tu bodoh tak pandai, tidak. Banyak hujah nakli, dalil nakli Quran dan hadis. Jadi sampai pada Hamad, dia ni pandai, ilmunya tinggi, tapi tak ada kemahiran untuk berhujah. Kemahiran nak berhujah tu tak cukup. Imam Abu Hanifah, dia masih kecil, masih belajar lagi dengan guru dia, tapi Allah Ta'ala kurniakan dia tu petah berhujah. Ilmu pun ada lah. Habis lepas tu belajar lagi, sambung belajar lagi dengan guru dia Hamad. Hamad tu pandai mengajar, tapi berhujah dia tak pandai. Macam saya juga kan, saya ngajar kuliah ni kan, orang ngajak berhujah, saya tolak awal-awal. Pasal berhujah ni bukan senang-senang. Jadi maknanya kena buang sifat ego tu, apa tu kena buang. Kalau ditegur oleh orang, kita kena terima kalau tegurannya tu betul. Kalau tegurannya salah, kita tegur baliklah. Baik, sambung. Dan pada hadis ini amar tahdid, iaitu suruh atas jalan menakuti. Amar tu suruhan, tahdid tu dan menyungguh-nyungguh supaya bersungguh-sungguh membuat tu. Membuat apa? Atas redha dengan qada'nya, takdir Allah. Redha, terima. Memanglah cakap tu senang, tapi kena usahakan. Usahakan untuk terima. Sabar atas balaknya, ujiannya, dugaannya. Kalau Piramli kata cobaannya, sabar. Dan syukur atas segala nikmatnya. Tanda cara bersyukur tu, yang pertama dengan hatilah. Syukur dengan hati. Yang kedua dengan percakapan alhamdulillah. Yang ketiga dengan perbuatan, dengan menunaikan segala perintah Allah. Seperti mana Rasulullah SAW apabila malam sembahyang tahajud, qiyamul lail, sampai bengkak kaki. Masyhur cerita tu kan, hadis tu. Rasulullah sembahyang malam qiyamul lail sampai bengkak kaki. Cuma bayang macam mana boleh sampai bengkak kaki tu. Kalau kita berdiri lama, kalau katalah perhimpunan sekolah, cerita sekolah lah kan. Sekolah kan kadang perhimpunan kejap, kadang lama kan.
ikut apa ucapannya lah. Ramai yang berucap tu, lamalah tu kan. Dan kalau banyak kesalahan disiplin tu, lamalah dia punya detail dia tu kan. Jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan ini, jangan begini, jangan begitu. Ada orang telah buat begini, telah buat begitu. Tak? Panjanglah perimbunannya. Kalau semua ikut disiplin, sekejap je. Nyanyi lagu negara aku, lagu bangsa Johor, lagu sekolah, dah. Kan? Ucapan gini, semua bagus, dah. Itu je. Ringkas. Kalau yang lama punya perhimpunan tu pun, tak adalah sampai bengkak kaki, tak adalah. Kalau hari sukan, berarak tu, uniform, paling-paling pun pengsan. Yang pengsan tu tengok bengkak tak kaki? Tak bengkak lah. Dia pengsan pasal panas tu, kering badan. Maknanya kalau sampai bengkak kaki tu, punya berdirinya berapa lama. Kalau saya kemarin masa mengajar dekat sekolah Suria Mega, guru tak ada kerusi kat kelas. Guru tak ada kerusi kat kelas. Kalau 2 jam lah berdiri. Itu terasa juga tu kaki tu dia punya. Tapi tak ada sampai bengkak. Tak ada sampai bengkak. Sakit tu ada, penat tu ada, bengkak tak sampai lagi tahap bengkak. Maknanya begitu lamanya Rasulullah qiyamul lail tu sampai bengkak kaki. Lalu isterinya tanya, kalau tak silap Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, engkau kan kekasih Allah, kenapa bersusah payah sembahyang sampai bengkak kaki ni?" Apa jawab Rasulullah? "Tak boleh ke aku jadi hamba-Nya yang bersyukur?" Ya Allah. Rasul Allah, kekasih Allah, dah dijamin syurga. Punya bersyukur tu sampai bengkak kaki. Kita ni hamba Allah, manusia biasa, banyak nikmat. Mudah-mudahan kita pun dapat mengikut. Kalau tak sampai bengkak kaki pun dapatlah berdiri untuk qiyamul lail dan sebagainya. Dan pada riwayat Baihaqi daripada Anas, firman Allah Ta'ala, artinya lebih kurang, barang siapa tiada redha dengan qada'ku, takdirku, dan qadarku, takdir Allah Ta'ala, maka hendaklah tuntut ia akan Tuhan yang lain daripada aku. Itu sindir cakap lah. Bukan maknanya memang ada Tuhan lain, tidak. Itu bahasa kiasan. Ini dipanggil hadis mutasyabihat, atau firman Allah Ta'ala mutasyabihat. Hadis kalau ada firman bagi hadis kudusi tu kan. Mutasyabihat, samar-samar, bukanlah maknanya memang ada Tuhan lain, tidak. Itu maknanya tu bahasa kiasan. Kan? Macam mak bapak marah. Kau kalau degil sangat cakap mak ayah dah pergi cek rumah lain, mana ada siapa nak terima? Tak ada. Kan? Kalau suami marah bini, ada pergi cari suami lain. Cari betul kan? Itu ada tu. Itu jangan. Itu jangan dicabar-cabar. Ada tu kan. Isteri pun jangan. Dah lah bang, pergilah cari bini lain. Jangan. Itu pucuk dicerita ulang mendatang nama dia. Jangan. itu dia tak anggap kiasan tu, itu dia anggap muhkamat. Memang suruhan gitu. Tahu-tahu dah kahwin. Kenapa? Dah awak yang suruh. Si buat tak tahu pula. Yang itu lain pula ceritanya kan. Baik, maknanya ada kiasan bahasa Arab. Maknanya jangan kita ingat Al-Quran dan hadis tu kita boleh memahaminya dengan hanya baca terjemahan. Bahaya. Kenapa? Sebab banyak ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar. Baik, sambung. Dan sabda Nabi alaihi salam, as-sabru indal musibati bitis'i mi'ati darajatin. Artinya lebih kurang bermula sabar tatkala kena balak itu dengan 900 darjat. Bukan 9 darjat, 900. Yang ini pahalanya. Ya Allah. Kita belajar pun sampai darjah 6. Ini bukan 9 darjat ni, 900 darjat. Pahalanya itu besar. Sabar tatkala kena balak. Cakap senang lah ustaz. Ya, memang cakap memang senang. Tapi kan diberikan kelebihan-kelebihan supaya kuatlah kita untuk bersabar tu. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
afdalul uddati as-sabru inda syiddati. Artinya lebih kurang bermula yang terlebih afdal alat senjata itu sabar tatkala kesusahan. Itu senjata paling afdal, sabar tatkala kesusahan. Macam-macam orang kesusahan macam-macam. Biasanya susah duit lah. Biasanya itu orang miskin susah cari rezeki. Yang kaya pun susah juga, susah menjaga harta. Tak? Dah tahu bawa duit, janganlah ditinggal dalam kereta, hilang. Dicuri orang tengok. Dah tahu bawa duit je, cepat-cepat dah, tak payah minum-minum dahaga lah, tekak apa. Awak ni bawa duit, orang nampak. Kalau dah bawa beg besar daripada bank, apa orang tak boleh agak ke? Takkan dah baju daripada bank. Alah. Saya cakap apa dah, tak tahulah situasi sebenar. Mudah-mudahan apa nama ni dipermudahkanlah urusan. Ustaz yang sebut aja. Ni untuk peringatan kita lah. Kita kalau pergi bank tu jaga-jaga, jangan tunjuk-tunjuk sangat kita tu banyak duit. Nak kira-kira nanti. Ni tak tahu kan, mana tahu daripada ATM salah kira, tahan nanti kita kat rumah. Kalau betul salah pun kan boleh cakap dengan ATM tu kan. Dah keluar dari ATM tu dah tu masuk kocik dah, diam-diam. Dalam kereta kunci dulu baru kira. Kalau boleh kira kat rumah ke tempat lain lah. Kereta pun boleh orang pecahkan juga kan. Dah untuk peringatan bukan sikit-sikit tu, ya Allah ya Rabbi Karim. Yang buat kerja pun tak fikir halal haram dah. Ya Allah Jadi sabar yang orang miskin sabar 900 pahala darjat, 900 darjat. Yang ini sabar itu seperti senjata afdal alat senjata, iaitu seperti senjata yang sangat kuat yang dibuat berlawan dengan dia akan seteru, akan musuh. Musuhnya apa? Syaitan lah. Musuh kita syaitan, nak lepas daripada api neraka lah. Kita nak lepas api neraka. Dan sabda Nabi alaihi salam, sabru sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha. Artinya lebih kurang sabar satu saat itu, kalau saat bahasa Arab ni jam, tapi dimanakan saat juga tak apalah. Sabar satu saat itu terlebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Ya Allah, punya besar ganjaran orang yang sabar tu. Kalau tak sabar memang banyak keburukannya tu, memang banyak. Dengar cerita terus buat keputusan kan, terus tampar orang, terus pukul ke apa kan. Sekali dah dengar cerita, oh tersalah, misunderstanding. Misunderstood. Dah pula. Sabar dulu, dengar dulu cerita daripada dua pihak. Si A kata macam ni, betul ke B? Cakap A dengan B dulu panggil kan. Dah panggil B, lain pula cerita si A ni tadi. Dah lain pula. Maknanya ada something wrong lah kan. Sabar dulu. Sabar tu lebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, as-sabru matiyahun la takbu wa sayfun la yanbu. Artinya lebih kurang sabar itu seperti kenderaan yang kuat, tiada rebah, dan seperti pedang yang tajam, tiada tumpul. Allahu akbar. Itu ibarah-ibarah sabar tu digambarkan seperti kenderaan yang kuat, kita kebal. Cerita kita kebal. Lagi apa? Seperti pedang yang tajam, tak tumpul. Sabar. Besar ganjaran sabar tu, keutamaan sabar. Baik, masuk topik bahagian sabar. Rupanya sabar ni ada bahagian-bahagian dia. Dan sabda Nabi alaihi salam, as-sabru ala arba'ati awjuhin. Sabrun alal faraidi, wa sabrun alal musibati, wa sabrun ala adzan nasi, wa sabrun alal faqri, wa sabru alal faraidi taufiqun, wa sabru alal musibati mathubatun, wa sabru ala adzan nasi mahabbatun, wa sabru alal faqri ridallahi ta'ala. Artinya lebih kurang bermula sabar itu atas 4 wajah, 4 jenis, 4 bahagian.
Satu, sabar atas segala fardu kewajipan, yakni atas menanggungkan masyaqqahnya, masalahnya, hingga menunaikan dia dengan sempurna. Perintah-perintah Allah tu dia buat dengan sabar. Satu, orang lain tak sembahyang, dia sembahyang, sabar. Orang lain tak tutup aurat, dia tutup aurat, dia sabar. Segala masalah-masalah, halangan-halangan nak menunaikan kefarduan tu, perkara yang wajib tu, dia sabar. Dia sabar. Itu sabar yang pertama. Yang kedua, sabar atas kena balak, yakni atas pedih panasnya, sekira-kira tiada marahnya akan dia. Dia sabar. Macam mana sabar kena balak? Dia tak marah-marah. Dia sabar tu, dia tak marah-marah. Kena balak, kena dugaan, kena cubaan tu, dia sabar, dia redha, dia tak marah. Yang ketiga, sabar atas menyakiti manusia sekira-kira ditinggalnya akan dia atas kelakuan yang elok. Maka tiada ia mengira-ngirakan bagi mereka itu sekali-kali. Orang buat jahat dengan dia, sakitkan hati dia, tapi dia balas dengan benda yang baik. Bukan susu dibalas tuba, tuba dibalas susu. Patah Melayu kan, susu dibalas tuba. Susu kan baik, bagus, dibalas tuba. Tuba apa tuba? Racun. Ini tak, tuba dibalas dengan susu. Masya Allah. Ini semua Rasulullah dah gambarkan, dah contohkan. Kan ada cerita kisah Rasulullah lalu satu depan rumah satu orang Yahudi, kalau tak silap lah. Setiap kali lalu je, Yahudi tu akan campakkan najis atas badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali lalu kena campak, setiap kali lalu kena campak. Satu hari Rasulullah lalu tak ada campak. Rasulullah pelik, biasa kena campak ni, tak ada. Rasulullah pun cari orang ni, mana siapa yang ni kan. Dah rupanya dah sakit. Campak hospital, kata Imam Hamid. Baik, jadi ni cerita pasal campak, demam campak chicken pox, hati-hati. Anak saya dah kena ni. Kena masuk taska. Dia seorang budak kena taska, maknya dah sapu ubat tu, memanglah sapu ubat tapi boleh berjangkit. Dihantar juga ke taska, sabar je dah. Seramai-ramai tidak dalam taska semua kena. Tak semualah. Termasuk anak saya kena. Dah tahu benda tu berjangkit, kat rumah je lah kan. Isteri saya mengajar taska, tanya, kat rumah tak ada orang ke? Ada, atuk, mak semua ada lah. Luak pergi hantar pergi taska. Taska apa? Berjangkit semua budak. Baik, jadi patah balik semua ceritanya. Rasulullah pun cari siapa yang selalu campak najis ni. Tak campak pula hari ni, rupanya sakit. Bila sakit tu Rasulullah berziarah. Masuk Islam tak? Masuk Islam. Masuk Islam. Betapa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disakitkan hati, bukan setakat hati tu. Campakkan najis. Lagi apa? Yang contoh Rasulullah berdakwah ke Taif, Bani Thaqif namanya. Apa hasil dakwah Rasulullah? Bukan setakat tak diterima, diejek, malah disuruh budak-budak baling batu sampai berdarah. Macam tadi bengkak kaki sembahyang, ini berdarah, darahnya mengalir sampai kasut. Punya banyak darah, luka apa semua tu sampai mengalir darah. Kita kalau luka sikit aja, dia tak sampai mengalir. Ni punya banyak luka dan besar luka tu sampai mengalir darah, kan? Disakit, bukan sakit hati tu, sakit badan sekali tu. Rasulullah balas dengan kebaikan. Doakan supaya anak cucu cicit beriman betul, beriman pada Allah Ta'ala. Baik, jadi kalau tak dapat sepenuhnya tiru macam mana Rasulullah SAW buat, sekurang-kurangnya kita cubalah, cuba. Kalau sekarang apa yang biasanya? Biasa orang motong lah kereta kat jalan raya lah, nampaknya yang sakit hati. Yang senang dapat dosa kering kat mana? Kat jalan raya lah. Apa dosa kering? Senang nak buat dosa, nak nyakitkan hati orang. Ya tak? Satu,
tukar lorong tak bagi signal, tak masal-masal kita nak kena break. Lagi apa? Lagi motong barisan itu memang tak tahulah sampai sekarang masih ada motong barisan. Lagi apa? Jadi sabar kan. Kalau apa nama ni, ikutkan darah muda, habis dipotong balik. Kalau ikutkan darah muda kat highway tu kan, kita dah bawa laju, depan kita ada kereta belakang dia angkat lampu, tak tahu ke depan ada kereta. Ikut darah muda ke tepi, elok kiri, lepas elok kiri motong balik pergi belakang dia, kita pula angkatkan lampu kat dia. Itu dah muda je tu, jangan ikut. Baik-baik nak dapat pahala sabar, dah nyakitkan hati orang lagi pula kan. Jangan diikut baik. Sambung boleh. Jadi besar pahala sabar tu Yang keempat, sabar atas kepapaannya. Bukan setakat miskin ni, papa dah ni. Papa kedana, yakni atas kepapaan, yakni atas kepicitan, kesempitan pada kehidupannya. Sabar. Sabar. Mudah-mudahan dengan kesabaran tu akan terlepaslah kemiskinan, kepapaan. Kalau tak kat dunia pun, dekat akhirat insya-Allah kalau memang sampai meninggal dunia pun memang miskin, tak apa, sabar. Sebab tujuan kita tu bukan dunia sampai bila-bila. Dunia kan jambatan akhirat. Jadi yang kita nak tuju yang sebenar tu dekat akhirat. Jadi andai kata dah usaha, dah cari rezeki, tak kaya-kaya juga, awak kan dah usaha. Tak? Baik. Maka sabar atas fardu itu taufik daripada Allah Ta'ala. Itu taufik daripada Allah Ta'ala. Dia sabar atas mengerjakan kewajipan. Dan sabar atas musibah itu diberi pahala akan dia, ada pahala. Dan sabar atas menyakiti manusia, mahabbah. Orang lain sakitkan hati kita sabar. Ataupun kita sabar daripada menyakiti manusia. Kita nak sakitkan hati orang ni, sabar, jangan. Kita sabar. Itu mahabbah, iaitu tanda dikasihi akan dia pada Allah dan pada makhluk. Mahabbah tu cintalah, kasih sayang. Allah Ta'ala sayang, makhluk pun sayang. Dan kerana demikian itu, membilang oleh setengah mereka itu bahawasanya yang afdal, yang paling utama daripada bagi sabar itu, sabar atas bercampur dengan manusia dan menanggung akan menyakiti mereka itu. Nak bercampur dengan manusia ni pun kena sabar. Macam-macam jenis manusia. Cerita motong-memotong ni bukan kata kereta, barisan beratur dekat mana-mana pun ada yang memotong. Saya tak boleh lupa bila nak masuk UKM kemarin. Beratur, nak daftar beratur, ada yang motong dengan muka tak malu, muka tak, macam orang tak perasan pula. Ya Allah, ya Rabbi Karim, sabar je lah. Kau nak masuk U pun kau nak motong, ya Allah. Orang lain tak penat ke, kau seorang penat? Sabar, kena sabar. Nak bercampur dengan manusia. Kalau cikgu lagi lah, satu kelas tu 35, sekarang 35, 40, tak sampai 40, 35 sekarang. 35 tu pun 35 perangai. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Itu belum mak bapaknya punya perangai. Anak tu dah satu, murid punya perangai tu satu, mak bapaknya pula. Kan? Jadi kena sabarlah. Dan menanggung akan menyakiti mereka itu. Jangan kita sakiti hati mereka, kan? Dan sabar atas fakir itu redha Allah Ta'ala, redha akan Allah Ta'ala, iaitu menunjukkan atas bahawasanya redha dengan bahagian Allah Ta'ala. Itu semua sabdaan Nabi SAW. Cerita miskin, Rasulullah miskin. Rumah Rasulullah mana ada TV? Saya miskin Ustaz. TV tak ada. Paling tidak pun adalah TV kan. Maknanya taklah semiskin sebagaimana Rasulullah. Kenapa tak sembahyang saya miskin Ustaz? Tak sembahyang sebab miskin. Rasulullah tu lagi miskin lah. Kenapa tak duduk kuliah saya miskin Ustaz? Tak semiskin Rasulullah.
Rasulullah tu bukanlah tak boleh jadi kaya. Gunung emas menawarkan diri untuk mengikut Rasulullah ke mana sahaja Rasulullah pergi. Kiranya macam e-wallet. E-wallet ni baru, dulu dah ada dah. Bukan e-wallet nama dia. Apa nak panggil E tu elektronik, tak nampak. Ini tunai punya. Memang nampak punya. Cash wallet. Wallet pun tak muat. Gunung emas menawarkan diri. Gunung tu sendiri menawarkan diri untuk pergi ke mana sahaja Rasulullah pergi. Dia nak, kalau Rasulullah nak beli, ada ni tinggal ambil je emas ni. Rasulullah tak nak. Jadi Rasulullah memilih untuk menjadi miskin supaya umatnya tu dapat ikut. Yang kaya mudah-mudahan dapat ikutlah, yang miskin pun dapat ikut. Cerita keselesaan Rasulullah. Pernah suatu kali Sayyidina Umar menangis. Nampak Rasulullah bangun daripada tidur atas pelepah tamar, berbekas badan Rasulullah dengan pelepah tamar. Sayyidina Umar cakap, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang kafir yang bukan Islam, raja kafir dekat mana lupalah, raja kafir tu tidur di atas tilam yang empuk." Masa tu belum ada selam belen, tak tahulah tilam apa nama kan. Tapi lembutlah pendek cerita kata je kan. Lembut. Engkau kekasih Allah tidur atas pelepah tamar, berbekas badan kau. Rasulullah jawab apa? Dunia bukan tempat balasan. Dunia bukan tempat balasan. Sabar. Nak balasan tu dekat akhirat. Jadi dunia ni jambatan akhirat. Andai kata dapat tidur tilam lembut dekat dunia, ya alhamdulillah lah, syukur nikmat, jangan pergi buang pula. Dah ada tu, dah pakai ajalah. Kalau tak mampu nak beli, tak apa, sabar. Kenapa? Sebab dunia bukan tempat balasan. Kalau dunia tempat balasan, takkanlah kekasih Allah Ta'ala biarkan tidur di atas pelepah tamar sampai berbekas badannya. Baik. Itu cerita-cerita kemiskinan Rasulullah. Ada ke orang miskin sekarang yang betul-betul miskin sampai lebih miskin daripada Rasulullah? Kalau ada pun kena juga ikut, kena juga tunaikan perintah Allah. Apatah lagi kalau tidak. Baik, jangan jadikan alasan. Sambung Dan tersebut pada hadis, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'mini alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Artinya lebih kurang, bermula orang mukmin yang bercampur akan manusia dan sabar ia atas menyakiti mereka itu. Sabar daripada menyakiti mereka dan sabar kalau disakiti, terlebih afdal daripada mukmin yang tiada bercampur akan manusia dan tiada sabar ia atas menyakiti mereka itu. Maknanya jangan sampai kita tak campur orang. Tak naklah campur. Nanti mengumpat aja. Betul juga nak elakkan mengumpat tu kan. Tapi kita boleh nasihat. Kalau dah nasihat tak dengar tu lain ceritalah. Nasihat. Mengumpat, macam mana mengumpat? Cerita keburukan orang yang orang tu tak suka kalau kita ceritakan tentang keburukan dia. Dan keburukan tu memang orang tu buat. Kalau orang tu tak buat, kita cakap dia buat, itu dah naik satu peringkat lagi teruk, dipanggil fitnah. Itu fitnah lagi besar dosanya daripada membunuh tu kan. Bukanlah maknanya kalau fitnah tu memang dosanya lebih besar membunuh, maknanya dari segi keburukannya tu lagi besar. Baik, jadi hati-hati. Macam cerita tentang berita-berita dekat sosial media dan sebagainya, jangan sampai kita mengumpat. Caranya yang pertama, kita jadikan dia pengajaran. Maknanya kita sebutlah, jadi pengajarannya begini-begini, dan kita doakan supaya dipermudahkan urusan.
Kalau tak dicerita, macam mana nak doakan dan nak jadikan pengajaran? Jadi mesti ada niat nak jadikan pengajaran dan niat untuk doakan. Dan sabda Nabi alaihi salam, "Idza hadatha ala abdin musibatun fi badanihi aw malihi aw waladihi fastaqbala dzalika bi sabrin jamilin istahyallahu yaumal qiyamati ayyansiba lahu mizanan aw yanshura lahu diwanan." Artinya lebih kurang, apabila datang atas hamba oleh musibah, yakni kesusahan dan bala pada badannya atau hartanya atau anaknya, maka menghadapi ia akan demikian musibah itu dengan sabar yang elok, nescaya malu Allah Ta'ala pada hari kiamat bahawa mendirikan baginya akan neraca atau dibukakan baginya suratan amalnya. Yang dikendaki dengan malu Allah Ta'ala itu meninggalkan mendirikan mizan atau membukakan suratan amal baginya. Jadi hadis ni bukanlah maknanya Allah Ta'ala tu ada pipi yang malu. Jangan kita anggap begitu. Ada perasaan hati, ada Allah Ta'ala tu ada hati, ada perasaan malu. Tidak. Makna malu dekat sini, Allah Ta'ala tidak timbang amalan dia, tidak ditimbang di mizan, dan tidak membuka suratan amal baginya. Kenapa? Sebab dia sabar dengan musibah yang Allah Ta'ala berikan. Pun begitu harus diingat, musibah yang Allah Ta'ala berikan itu bukan sebab Allah nak tahu. Ujian yang Allah Ta'ala berikan bukan sebab Allah nak tahu, tapi sebagai menzahirkan kepada makhluk yang lain. Baik, cukuplah kadar ni tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Mari kita baca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.